Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat sejahtera. Pada hari ini sains tingkatan 1 bab 4 pembiakan kita teruskan lagi dengan standard kandungan 4.2. So kita akan mengenal pasti struktur dan fungsi pembiakan lelaki dan juga perempuan. Berkomunikasi mengenai perubahan fizikal yang berlaku semasa akil balik dan dapat membezakan membanding gamit jantan dan gamit betina dalam sistem pembiakan. Okey, itu untuk hari ini ya. So sebelum ni kita dah tahu mengapa kita perlu membiak ataupun manusia perlu membiak nak meneruskan keturunan kita, waris kita, okey, nak dapatkan zuriat Untuk hari ini kita akan mengkaji mengenai struktur dan juga fungsi organ-organ ataupun struktur bagi sistem pembiakan lelaki dan juga perempuan. Okey, yang pertama sekali adalah sistem pembiakan lelaki. Okey, sistem pembiakan lelaki seperti mana yang dipaparkan dalam gambar rajah ini. Okey, kita akan lihat. So kita ada yang ini, kita namakan dia pundi kencing. Sini pundi kencing. Okey. Okey, vesicle semen. Kat sini ada vesicle semen. Kelenjar prostat. Okey, kelenjar prostat. Ductus sperma. Itu saluran dia, uretra. Tempat keluar air kencing dan juga air mani. Skrotum, kulit kepada lapisan testis ataupun lapisan pada testis, kalau ini ke telur dan juga zakar. Okey, so kita tengok fungsi-fungsinya. Okey, vesicle semen. Okey, vesicle semen ni merembeskan pendalir yang mengandungi nutrien untuk sperma. Okey, sperma dihasilkan dekat testis. Vesicle semen ni yang alihkan pendalir tu ya. Uretra, salur untuk mengeluarkan sperma dan air kencing keluar daripada badan. Okey, so tadi uretra dekat kawasan sini. Sini adalah uretra, lurus ni. Ductus sperma, menyalurkan sperma dari testis ke uretra di dalam badan. Ini saluran di sini, ductus sperma. Okey. Zakar, memindahkan sperma ke dalam faras perempuan semasa persetubuhan. Skrotum, memegang dan melindungi testis. So, kita boleh panggil dia kulit testis tu kat luar kan, yang melindungi testis ni. Testis menghasilkan gamit jantan, sperma dan hormon seks jantan. Dan juga kelenjar prostat menghasilkan cecair yang berkhasiat dan melindungi sperma. Okey, itu adalah sedikit mengenai struktur dan juga sistem pembiakan, struktur dan fungsi sistem pembiakan lelaki. Okey, untuk perempuan pula. So, kita ada yang pertama sekali, kita ada tube follicle. Okey. So dekat sini, pada kawasan sini, daripada tepi, daripada hadapan, ini adalah ovari, uterus. Okey. Uterus, cervix, pangkal rahim dan juga faraj. Okey. So kita tengok fungsi dia. Tube follicle ni tempat persenyawaan antara sperma dan ovum berlaku. So tube follicle nanti berlakulah percantuman tu dekat kawasan sini, dua kawasan situ. Yang seterusnya ovari menghasilkan gamit betina, ovum dan hormon seks wanita. Ni ovari, dekat sini adalah ovari. Okey, dua ni adalah ovari. Uterus, tempat embrio berkembang dan membesar. Ada dekat kawasan sini, tiga kawasan sini. Okey, di mana baby itu boleh membesar dekat kawasan situ. Cervix, mengeluarkan mukosa memudahkan sperma berenang ke dalam uterus. Dekat sini, pangkal ini gelar dia sebagai cervix. Dan juga faraj, menerima sperma dan menjadi saluran bayi dilahirkan. Okey, bayi dilahirkan untuk mengikut faraj lah. Okey. So itu tadi adalah struktur dan fungsi bagi pembiakan wanita atau perempuan. Okey. Yang seterusnya,
Yang seterusnya, apakah yang berlaku pada perubahan fizikal yang berlaku kepada manusia yang sudah mencapai akil balik. Okey, akil balik ini bermaksud peringkat permulaan sistem pembiakan menjadi matang dan penghasilan sel pembiakan berlaku. Dah boleh menghasilkan sel pembiakan lah. Remaja yang telah akil balik akan mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang banyak, sama ada dari segi emosi, fizikal ataupun fisiologi. Okey, kalau tengok ni, dia kata, dialog ni dia kata, lihat foto, abang sudah banyak berubah. Bagaimanakah agak rupa saya apabila saya besar nanti? Okey. Okay, kita lihat nanti apabila adik sudah akil balik, mesti adik juga kelihatan berbeza. Kita akan mengalami perubahan pada tubuh badan apabila sudah akil balik. So, kita tengok apakah yang berlaku apabila sudah akil balik. Okey. Umur lelaki. Okey. Umur lelaki apabila mencapai akil balik adalah 14 hingga 17 tahun. Itu yang kita boleh definisikan. Lelaki mencapai akil balik. Begitu. Perempuan lebih awal daripada lelaki, iaitu 10 hingga 12 tahun. Sebab tu perempuan lebih cepat matang. Okay, apakah perubahan-perubahan yang berlaku kepada lelaki dan juga perempuan apabila sudah mencapai akil balik? Kita tengok. Okey, suara. Suara ataupun laring jadi besar. Suara menjadi garau. Dulu suara halus, sekarang dah jadi garau. Badan pula. Badan, misai dan janggut dah mula tumbuh. Bulu tumbuh di muka, ketiak dan dada. Okey. Semua orang mengalami perkara-perkara inilah. Organ pembiakan, testis sudah pun mula menghasilkan sperma dan hormon pembiakan. Bulu tumbuh di bahagian alat sulit. Zakat dan skrotum dah mula membesar. Okey. So, perempuan pula, kita akan tengok apa akan berlaku perubahan pada perempuan. Okey, kata badan dia, buah dada akan mula membesar, punggung mula padat dan lebar, bulu tumbuh di bahagian ketiak. Okey. Untuk organ pembiakan pula. Okey, ovari sudah mula menghasilkan ovum dan hormon seks, bulu tumbuh di bahagian sulit dan juga kitaran head bermula. Okay, itu untuk perempuan. Perempuan dia special sikit, dia ada kitaran head. Okey, so kita akan tengok perbandingan di antara gamit jantan dan juga gamit betina. Okey, ini adalah sel hormon yang dihasilkan oleh perempuan dan juga lelaki. Okey. Sperma adalah sel yang paling kecil. Okey, kita tengok dekat sini, sperma adalah sel yang paling kecil di dalam badan lelaki. Okey, dan berbentuk, dan ditulis kat sini berbentuk berudu. Tulis bentuknya bentuk berudu. Ovum pula adalah sel yang terbesar di dalam badan perempuan. Sel yang terbesar pula. Okey, rajah ni menunjukkan bentuk sperma dan juga ovum. Okey, kita tengok. Kalau sperma betul lah macam berudu sini, dia tulis bentuk berudu, ada kepala. Nukleus terletak dekat sini, bahagian tengah dan juga ekor. Untuk ovum sebiji macam sel, sama rupa macam sel, ada lapisan jeli. Nukleus itu pelamar membran sel. Okey, ini sama macam sel lah. Okey, so kita tengok perbezaannya. Kepala sperma mengenai nukleus, tadi kita dah tengok mempunyai nukleus. Ada nukleus kat situ, membawa maklumat genetik dan pewarisan. Untuk diturunkan kepada anak. Itu dekat situ, dia punya genetik untuk lelaki. Okey, ada pada nukleus yang terletak dekat kepala sperma tu lah. Ekor sperma membolehkan sperma bergerak berenang. Ekor dia ni nak buat bergerak, nak berenang dalam semen melalui faraj, uterus dan tiup polio. Sistem pembiakan perempuan, jumlah sperma normal yang dilepas adalah 60 juta. 60 juta punya banyak, tapi dia ada kecil kan. Setiap sentimeter padu. Ovum pula berbentuk spera, berdiameter lebih kurang 0.1 mm. Nukleus ovum mengandungi maklumat genetik dan pewarisan diturunkan kepada zuriat. Ni kalau kita nak dapat genetik.
daripada mak dia pula, yang perempuan. Ovum tak boleh bergerak. Bilangan ovum yang dihasilkan biasanya hanya satu setiap bulan. Dan ni Rajah ni menunjukkan pembandingan ni lah. Kita tengok pembandingan dia sikit. Sperma boleh bergerak. Dihasilkan oleh testis. Dia adalah gamet jantan, sel yang terkecil. Membawa maklumat dan genetik dua-dua lah, sel pembiakan. Tidak boleh bergerak ovum, dihasilkan oleh ovari, gamet betina, sel yang terbesar dalam badan perempuan. Itu saja daripada saya untuk hari ini. Sekian, terima kasih.